Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan kehendak dan iradahnya, dengan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama dapat untuk hadir ke rumah Allah, ke masjid, untuk memakmurkan masjid dengan bersolat secara berjamaah, seterusnya mengisi ruang di antara maghrib dan isya ini dengan kuliah maghrib. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini, pada malam ini, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Bahawasanya orang yang memakmurkan rumah Allah ataupun masjid ini adalah orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman dengan hari akhirat. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kerana masjid dibuka, kita boleh hadir dalam keadaan yang sangat-sangat kita kata genting, runcing dan macam-macam lagi lah, kan? Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hidayah kat kita untuk boleh hadir ke masjid, menunaikan ibadah fardu di masjid, salat dan sebagainya, kan? Dikala maksudnya ada orang yang tak dapat hadir di masjid, ada yang sakit di kalangan kita, bahkan ada kawan-kawan kita yang sembahyang sebelah kita dulu tak boleh hadir. Pasal apa? Dah meninggal dunia, sebab mungkin COVID-19 dan sebagainya. Jadi kita gunakan peluang, ruang yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita ini untuk sama-sama kita untuk membawa bekalan kita, ataupun mengambil peluang, merebut peluang yang sedia ada untuk kita tambahkan amalan kita. Dengan amalan yang kita buat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima di sisinya dan akhirnya melayakkan kita untuk mendapat husnul khatimah, yang husnul khatimah ini boleh membawa kepada kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, mukminin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surah Taubah ayat 36 firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlamu fihinna anfusakum. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebanyak 12 bulan sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Allah.
pada hari diciptakan langit-langit dan juga bumi, di antaranya, yakni di antara bulan-bulan tersebut adalah 4 bulan haram. Demikian itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Taubah yang saya bacakan sebentar tadi, menceritakan kepada kita bahawa bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ni ada 12. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dinamakan sebagai bulan haram. Apakah bulan tersebut? Kita tahu bahawa dalam bulan yang kita bilang sebagai bulan Hijriyah ni, bukan bulan Miladiah, bukan bulan yang kita baca Januari, Februari, Mac, April sampai ke Disember tu, tidak. Tapi dalam bulan Hijriyah, bermula daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampailah Zulqa'dah, Zulhijjah dan sebagainya. Ada 12. Dan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dan surah Taubah ni menyebut bahawa di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dinamakan sebagai bulan haram. Di antaranya, di antara 12 bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang dipanggil sebagai bulan haram. Apa yang dimaksudkan dengan bulan haram tersebut? Maka datanglah hadis Nabi SAW menafsirkan ataupun memperincikan yang dimaksudkan dengan bulan haram tersebut. Kata Nabi SAW, "As-sannatu 12 syahran minha arba'atun hurum, salasun mutawaliyatun, zulqa'ati wa zulhijjati wal muharramu wa rajabu mudar alladhi baina jumada wa sya'ban." Maksudnya, kata Nabi SAW dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, kata Nabi SAW dalam setahun itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ini adalah 4 bulan haram. Tadi dalam surah Taubah disebut ada 4 bulan haram. Apa di bulan haram itu? Maka Nabi SAW sebut dalam hadis ini, yang dimaksudkan dengan bulan haram itu ialah 3 bulan yang berturut-turut, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, serta bulan Rejab yang berada di antara Jamadil Akhir dan juga Sya'ban. Jadi hadis ini datang untuk memperincikan yang dimaksudkan dengan 4 bulan haram tersebut, iaitu apa dia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Kan? Jadi ada 4 bulan tersebut yang dinamakan sebagai bulan haram. Bulan haram ni apa maksudnya, tuan-tuan? Jadi justru 2 nas tadi yang saya sebutkan tadi, makna dalam Al-Quran, dalam surah Taubah tadi, dan juga hadis yang saya baca tadi, menunjukkan bahawa apa? Menunjukkan bahawa bulan Muharram yang kita sedang berada dalam bulannya ini, kita berada pada 8 Muharram pada hari ini, dimuliakan. Bulan tersebut dimuliakan kerana ia termasuk dalam kalangan 4 bulan haram, yang mana yang dimaksudkan dengan bulan haram tersebut apa dia? Diharamkan untuk berperang pada bulan-bulan haram ini, serta kerana ianya sangat dihormati dari sudut amalan soleh di dalamnya, menjadi besar ganjarannya, manakala dosa dan maksiat juga turut menjadi besar di dalam bulan-bulan haram. Jadi bila dimaksudkan dengan bulan haram tu ada 4 bulan, dan di antara 4 bulan tu ada satu Muharram. Dalam bulan Muharram ni, ataupun dalam keempat-empat bulan yang dimaksudkan dengan bulan haram ini, diharamkan berperang padanya. Bahkan kalau sekiranya di zaman jahiliah dulu, zaman Islam dulu, maknanya bila di kalangan orang kafir Quraisy berperang, jahiliah zaman Arab dulu
berperang, mereka akan berhenti di bulan-bulan ni. Pasal apa? Kerana memuliakan bulan tersebut. Dan bulan-bulan tersebut fokus mereka ialah untuk apa? Untuk beramal ibadat. Di antara amal ibadat yang sangat-sangat dianjurkan pada masa itu ialah puasa. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Dan bahkan dalam bulan Muharram ini, ataupun salah satu daripada bulan-bulan haram ini, maka bagi kata ulama, bagi sesiapa yang mengerjakan amalan saleh, maka ganjarannya cukup besar. Begitu juga sebaliknya, kalau sekiranya orang tersebut melakukan maksiat, melakukan dosa dan sebagainya, akan dilipat kali gandakan dosa-dosanya itu pada bulan-bulan haram. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bulan Muharram ni, salah satu amalan yang Nabi SAW anjurkan kepada umatnya, yang Islam datang memberikan satu kehebatan dalam Muharram ini, iaitu dengan berpuasa. Berpuasa merupakan salah satu amal ibadat yang sangat-sangat dituntut, terutamanya dalam bulan Muharram ini. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok puasa kita ni kan, mula daripada katalah yang besar sekali daripada bulan puasa kita dalam bulan Ramadan 29, 30 hari kita puasa kan. Habis bulan Ramadan, Syawal dianjurkan untuk puasa apa? Puasa 6 hari dalam bulan Syawal, betul tak? Kan? Dah habis masa Syawal pula, mai Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah pula 1 hingga 9 Zulhijjah itu dianjurkan untuk melakukan amal ibadah, di antaranya puasa. Bahkan 9 Zulhijjah dianjurkan sangat-sangat untuk kita puasa. Pasal apa? Ganjaran, di antara ganjaran yang disebutkan oleh Nabi SAW, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Kan? Jadi tak habis di situ, mai bulan Muharram ni pula dah habis Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Masuk Muharram ialah salah satu daripada bulan yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita melakukan satu ibadah puasa di dalam bulan tersebut. Maka Nabi SAW telah bersabda dalam satu hadis, kata Nabi SAW, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrul Muharram, wa inna afdalas salati ba'dal mafrudati salatan minal laili. Maksudnya seafdal, maksudnya seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Dan sesungguhnya salat yang paling afdal, seafdal salat, seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam, yakni qiyamul lail. Riwayat daripada Abu Daud. Jadi berdasarkan hadis ini menceritakan bahawa Nabi SAW menyebut kepada kita bahawa sebaik-baik amalan di bulan Muharram ialah berpuasa. Jadi kita ada dah 1 sampai 8, kita mula 1. Hari ini 8 Muharram, kan? Jadi kita masih ada masa lagi, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita habiskan Muharram ni, banyak hari lagi. Jadi kita anjurkan, supaya saya menganjurkan kepada diri saya dan kepada diri tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah puasa yang sunat, yang dianjurkan oleh Nabi SAW, kerana Nabi dah sebut sebaik-baik puasa selepas daripada Ramadan ni, puasa dalam bulan Muharram. Maknanya banyakkan berpuasa dalam bulan Muharram ini.
Demikian juga terdapat sebuah hadis yang menceritakan berkenaan seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bulan apakah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dirinya berpuasa setelah bulan Ramadan. Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, in kunta sha'iman ba'da syahri Ramadan fasumul Muharram fa innahu syahrullah. Maksudnya, sekiranya kamu hendak berpuasa setelah bulan Ramadan, maka berpuasalah kamu pada bulan Al-Muharram, kerana sesungguhnya ia adalah bulan Allah. Bulan Allah, tuan-tuan, disebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi ini. Kan? Nabi SAW apabila ditanya oleh seorang sahabat, puasa lepas Ramadan ni bila? Lepas Ramadan ni ada puasa lagi dah? Ada puasa lagi yang utama? Ya, kalau sekiranya, kata Nabi SAW, kalau sekiranya engkau ingin berpuasa selepas Ramadan, maka puasalah pada bulan Muharram. Pasal apa Muharram? Kerana Muharram itu syahrullah, bulan Allah. Jadi berdasarkan hadis ini juga nak menceritakan bagaimana keutamaan Muharram ni, kan? Terdapat dua kelebihan yang terdapat pada bulan Muharram. Apa dia? Yang pertama, bulan Muharram disebut sebagai bulan Allah. Kan dalam hadis tadi sebut syahrullah li'anna al-Muharram sumul Muharram fa innahu syahrullah. Berpuasalah, kata Nabi, dalam bulan Muharram kerana ia adalah bulan Allah. Bulan Allah. Bahkan dalam hadis yang pertama yang kita baca tadi bahawa afdalus siyam ba'da syahrul Ramadan syahrullahil Muharram. Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa selepas daripada bulan Ramadan ialah puasa pada bulan Allah Al-Muharram. Jadi dalam bulan Muharram disebut sebagai bulan Allah. Dan bulan Allah tidak disebut pada bulan-bulan lain. Maksudnya daripada 12 bulan yang ada tu, hanya Muharram saja disebut sebagai bulan Allah. Sedangkan bulan-bulan yang lain bermula daripada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, tak ada. Tak disebut. Tapi dalam hadis sebut apa? Sebut Al-Muharram ini sebagai syahrullah, bulan Allah. Maka umum mengetahui kalau sekiranya sesuatu perkara itu disandarkan kepada Allah, maka ia akan menjadi sesuatu yang amat mulia. Ialah bila sebut bulan Allah, kan, sandarkan bulan apa? Bulan Allah. Samalah seperti apa? Baitullah. Baitullah tu apa maksud dia? Baitullah Kaabah lah. Maksud bait Allah tu apa? Rumah Allah. Kan? Baitullah boleh membawa dua maksud. Satu, Baitullah yang dimaksudkan dengan masjid, ataupun Baitullah Kaabah. Okey. Abdullah, nama orang Abdullah. Apa dia Abdullah? Abdun, hamba. Allah, Allah lah, hamba Allah. Kan? Rasulullah. Rasul Allah. Rasul apa? Utusan. Allah, Allah lah, utusan Allah. Dan yang seumpamanya. Jadi maksudnya apa? Bila disandarkan sesuatu perkara itu dengan Allah, maka dia menunjukkan kemuliaan kepada perkara tersebut. Samalah dengan syahrullah, apa? Bila Muharram ini diberi gelaran sebagai bulan Allah, maka dia menjadi satu perkara yang mulia. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan daripada hadis itu juga, dua hadis yang kita baca tadi, maka bulan Muharram merupakan bulan yang paling afdal untuk berpuasa sunat setelah bulan Ramadan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, maka kita ambil pengajaran bahawa kita ingin meningkatkan amalan kita. Kan? Bulan Muharram datang, kita nak tingkatkan amalan kita. Di antara amalan yang kita nak tingkatkan ialah berpuasa. Maka tibanya Muharram, dia sebaik-baik bulan selepas Ramadan yang Nabi SAW anjurkan untuk kita berpuasa. Maka kita mari ambil peluang, mari rebut
peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disarankan oleh Nabi SAW untuk kita lakukan. Dan berbetulan pula hari ni 8 Muharram, esok 9, lusa 10. 9 dan 10 ni lagi istimewa. Kan, sebab apa? Nabi SAW menceritakan pula ada satu hari dalam bulan Muharram ni yang dikhususkan untuk berpuasa, dan ganjarannya cukup besar, tuan-tuan. Ganjarannya cukup besar. Apa dia? Kan, 10 Muharram ni Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Siyamu yaumu Ashura inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanah allati qabla." Maksudnya, kata Nabi SAW, berpuasa pada hari Ashura. Ashura, kita bila sebut Ashura apa dia? Bubuk sora. Kan? Bubuk sora. Ashura tu apa, tuan-tuan? Ashura tu hari yang ke-10. Ashura. Kan? Kalau belajar bahasa Arab ni, wahid 1, ithnan, thalatha 3, arba'ah, khamsah 5, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyara. Asyara tu 10. Kan? Ashura ni hari yang ke-10. 10 Muharram. Maka kata Nabi SAW, berpuasa pada hari Ashura, iaitu hari 10 Muharram ni, sesungguhnya aku, kata Nabi, mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Apa ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan? Apa ganjaran pahala yang Nabi SAW sebut dalam hadis ini? Iaitu bagi sesiapa yang berpuasa pada 10 Muharram, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan, mengkifarahkan, menghapuskan, menggugurkan dosa-dosanya setahun sebelumnya. Kata para ulama, yang dimaksudkan dengan dosa-dosa, dihapuskan dosa-dosa itu ialah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, tidak termasuk dosa besar. Dosa lah. Tapi apa kelebihannya? Kelebihan dia, 1 tahun yang lepas kita buat dosa, tuan-tuan. Kalau ada tak di kalangan kita hari ini, sekarang ni, kan, boleh bangun, boleh angkat tangan kata saya tak pernah melakukan dosa? Tak berani, tuan-tuan. Semua orang melakukan kesilapan. An-nas la yakhlu minal khata'i wan nisyan. Manusia tidak akan sunyi daripada melakukan kesalahan, kealpaan, lupa, salah. Di sisi Tuhan, maknanya itu merupakan satu dosa. Kan? Salah ni di sisi agama dosa. Kan? Melakukan maksiat, kan? Jadi kalau tengok setahun yang lalu kita imbas balik setahun yang lalu. Tahun dulu aku umur 45, lah ni 46 contoh kan. Tahun lepas ni sepanjang tahun, walaupun dalam PKP no, pelik pejam, celik pejam setahun dah. Kan? Dan menteri pun turun dah. Kan? Tunggu menteri baru pula kita ni. Tahulah macam mana Tapi nak ceritanya malah tahun lepas ni setahun 365 hari. 365 hari tu satu hari ada 24 jam. 24 jam tu takkan kita buat salah langsung. Kan? Salah kita kat anak kita, salah kita kat isteri kita, salah kita dekat kawan kita, salah kita dekat adik-beradik kita, salah kita kat mak pak kita. Kan? Majikan kita, anak buah kita dan sebagainya. Mesti ada punya. Kan? Jadi tak ada siapa pun boleh claim bahawa dia perfect. Aku tak pernah bersalah kat orang. Kan? Tambah-tambah lagi pula kita ni salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita. Kan? Ada masa-masa kita iman ni kuat sikit, sembahyang rajin. Tidak? Kan iman ni kan dia menaik dan menurun. Ada masa menaik ni tak usah habaq apalah. Dia main sampai gear 5 ni. Kira tiap kali sembahyang jemaah ni memang akan hadir lah. Kan? Dia main sagi gear 1. Dia slow balik ni, kan, mulalah.
Orang ni hujan. Allah, nak keluar dengan motor. Bagi basah. Dia mula kan. Dia alasan nak main. Kan. Masa tu down lah. Iman tu tengah down sikit lah kan. Sama lah macam-macam yang amal ibadat kita yang lain. Baca Quran kan. Tiap-tiap hari duduk baca Quran. Hari ni malas lah. Dia main kan. Tak apa lagi kan. Tidur lewat tiba-tiba. Kerana tidur lewat tu menyebabkan kita tertinggal semayang subuh. Bukan takat tak main semayang masjid, bahkan tertinggal semayang subuh kerana tidur lewat. Tidur lewat pula pasal apa? Tak ada pasal apa pun. Duk tengok apa? Sukan Olimpik contohlah. Kan? Tengok sukan Olimpik terlena. Bukan tengok dia tengok TV tengok dia. Kan? Jaga-jaga habis terbabaslah hari tu. So itu salah tak? Salah. Kan? Buat dosa tak? Dosa. Baru kira berapa masa dan 24 jam. Kira 365 hari 1 tahun. Sudut kumpul dosa-dosa tu apa semua. Kan? Banyak tak? Banyak. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi satu hari yang dinamakan sebagai hari ke-10 Muharram ni. Puasa pada hari tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi ganjaran pahala apa? Akan kifarahkan dosa-dosa, akan hapuskan, akan gugurkan dosa-dosa dia setahun yang lalu. Kita tak mau ambil peluang ke tuan-tuan? Awak kita rasa kita pahala banyak ke? Kan? Jadi kita tanya diri, tepuk dada tanya iman. Kan? Tepuk dada tanya iman kita. Kan? Aku tak mau grab ke peluang ni. Esok 9 Muharram, lusa 10 Muharram. Jadi kita ada masa untuk buat 10 Muharram ini. Jadi kita niatlah tuan-tuan untuk kita buat benda ni. Jika tidak ada halangan dan keuzuran dan sebagainya. Sebab apa? Sebab inilah salah satunya peluang yang kita kena rebut. Sebab kita tak tahu pula, Ramadan pun tak tahu kita nak bertemu lagi ke pula, apatah lagi Muharram. Kan? Sebab ada kawan-kawan kita yang duduk dekat dengan kita, yang kita dengar-dengar dia dibawa ambulan masuk ke hospital sebab COVID-19. Sesak nafas masuk hospital. Tidurkan dia, intubate dia, tidurkan dia, sesak nafas. Akhirnya kita terima berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu rezeki dia. Rezeki kita tak tahu Allah. Kan? Jadi kita niatlah, biar ada niat tu di hati kita, kita nak buat benda ni. Dan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam sebuah riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata, khadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'a al-yahud tasumu yawm Ashura faqala ma hadha qalu hadha yawm salih hadha yawm najiyallahu bani Israil min aduwihim fasamahu Musa qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bi siyami. Okey, hadis ni cerita pula tentang apa? Tentang bagaimana bermulanya sejarah Nabi SAW melaksanakan puasa 10 Muharram. Nabi SAW ketika berada di Mekah, orang kafir Quraisy, mereka dah buat puasa Ashura ni dah. Kafir mereka, tapi dia buat puasa. Sebab puasa ni satu amalan ataupun satu ibadat yang dilakukan bukan zaman mai Nabi SAW bawa Islam saja, tapi kan dia kan adalah satu ibadat yang terus-terusan dilakukan daripada zaman dahulu kala. Sebab tu dalam ayat Al-Quran sebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, itu orang Islam, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Maksudnya zaman sebelum datangnya Islam lagi, amalan puasa ni memang dah jadi satu amalan yang sebati dalam diri masyarakat. Dan kafir Quraisy zaman jahiliah tu pun mereka pun buat puasa. Puasa bila? Masa Ashura, masa zaman Nabi SAW berada di kota Mekah. Maka dalam hadis ini sebut apa? Rasulullah SAW bila berhijrah ke Madinah, dan kemudian baginda SAW melihat golongan Yahudi di Madinah pada ketika itu berpuasa pada hari Ashura.
pada 10 Muharram tersebut. Lalu baginda SAW berkata, apakah ini? Mahadha, puasa apa ni? Kan bila tengok orang Yahudi puasa, kan, Yaum Ashura, hari ke-10 Muharram itu, Yahudi buat puasa pasal apa ni? Maka mereka pun menjawab, ini adalah hari yang baik. Inilah harinya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel daripada musuh mereka. Menyelamatkan Musa, Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Bani Israel daripada Firaun. Kan? Maka Musa pun berpuasa. Nabi Musa sendiri pun berpuasa pada hari tersebut. Lalu baginda bersabda, aku, yakni Rasulullah ni kata, aku lebih berhak ke atas Musa berbanding kamu. Maksudnya aku ni, Musa tu Nabi, tapi aku ni Rasul yang terakhir, maka aku ni sebenarnya lebih berhak untuk hamba puasa pada zaman aku. Maka baginda pun berpuasa pada hari tersebut dan memerintahkan supaya umatnya berpuasa pada hari itu. Maka dikatakan oleh para ulama bahawa puasa 10 Muharram pada ketika itu wajib bagi Nabi dan wajib bagi para sahabat. Sebab apa? Masa tu bulan Ramadan tu tak difardukan lagi puasa. Maka Nabi SAW puasa dan suruh para sahabat ridwanallah alaihim ajma'in untuk berpuasa pada hari tersebut. Jadi hadis ini jelas menunjukkan apa? Bahawa puasa pada hari Ashura adalah diperintahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hukumnya adalah sunat. Baik. Itu cerita 10 Muharram. Kan? Maksudnya Muharram tu digalakkan, disunatkan puasa, kan, bila dah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah difardukan akan kewajipan puasa di bulan Ramadan, maka Nabi terhapuslah, bukan terhapus, makna gugurlah kewajipan berpuasa pada hari Ashura itu kepada Nabi dan para sahabat sekalian, kan, maka dia menjadi sunat. Baik, walaupun kita digalakkan untuk berpuasa pada 10 Muharram. Okey, 10 Muharram kita nak puasa lah tuan-tuan. Niat dah dalam hati ni kita nak puasa, insya-Allah. Ya. Akan tetapi kita juga turut diperintahkan untuk mengikutinya dengan berpuasa pada hari sebelum ataupun hari selepasnya. Maksudnya apa? Walaupun Nabi SAW suruh kita puasa 10 Muharram, tetapi kita juga turut diperintahkan untuk mengikutinya dengan berpuasa pada hari sebelum, iaitu 9 Muharram, ataupun hari selepasnya, iaitu 11 Muharram. Pasal apa? Ini adalah bertujuan untuk menyelisihi golongan Yahudi yang hanya berpuasa pada 10 Muharram secara tunggal. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Sumu yauma Ashura wa khalifu fihi al-yahud sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman." Maksudnya apa? Berpuasalah kamu kalian pada hari Ashura dan berbezalah dengan golongan Yahudi, yakni berpuasalah sehari sebelumnya ataupun sehari selepasnya. Maknanya apa? Maknanya kita diminta untuk berpuasa sehari sebelum ataupun sehari selepas. Mana 9 kita buat, 10 kita buat, ataupun kita buat 10 kita ikuti dengan 11. Pasal apa kita buat macam tu? Kerana nak tak sama dengan orang-orang Yahudi yang puasa hanya pada 10 Muharram itu saja. Baik. Dan Nabi sendiri, kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, riwayat oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi SAW, "La in baqaitu ila qabili la asumanna tasi'." Maksudnya apa? Sekiranya aku, yakni Nabi SAW masih hidup pada tahun hadapan, nescaya aku akan berpuasa pada hari yang ke-9 Muharram ini. Tapi telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala belum sampai tahun hadapan 9 Muharram tu Nabi wafat. Maka Nabi tak sempat untuk melaksanakan puasa pada 9 Muharram tersebut.
Dan demikian juga ketika Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa pada hari Ashura, maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah hari yang sama mana golongan Yahudi dan Nasrani membesarkannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, fa iza kana al-amu al-muqbilu insya-Allah sumna al-yaumut tasi'. Maksudnya apabila datangnya tahun depan, insya-Allah kita akan berpuasa pada hari yang ke-9. Baik, daripada nas-nas hadis yang disebutkan tadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk dilakukan juga puasa sehari sebelum 10 Muharram ataupun sehari selepasnya dengan tujuan untuk menyelisihi golongan Yahudi tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendapat para fuqaha ni berkaitan dengan apa yang saya cerita dalam hadis tadi. Kami nyatakan beberapa pendapat para fuqaha berkenaan isu mengikuti puasa hari Ashura dengan berpuasa sehari ataupun selepasnya. Sebahagian para ulama mengatakan bahawa cara mengerjakan puasa Ashura itu ada 3 keadaan seperti berikut. Baik, ada 3 keadaan tuan-tuan. Yang pertama, berpuasa sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Okey. Berpuasa padanya iaitu 10 Muharram secara tunggal, dan yang ketiga ialah berpuasa sehari dan selepasnya. Okey, manakala cara terbaik serta paling lengkap untuk melakukannya adalah sebagaimana turutan yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad dengan cara seperti berikut. Okey, apa dia yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad? Ya, tuan-tuan dengar ya. Yang pertama, yang paling elok, yang paling afdal ialah berpuasa pada hari sebelumnya dan juga hari selepasnya. Kan? Itu afdalnya. Maksudnya berapa? Kita puasa 9 Muharram, kita puasa 10 Muharram, kita puasa 11 Muharram. Ini yang turutan yang pertama. Kedua, berpuasa pada 9 dan 10 Muharram saja. Kan? Berpuasa 9 dengan 10. Pasal berdasarkan hadis tadi Nabi kata, tahun depan kalau aku masih hidup, aku akan puasa pada 9. Kan? Jadi berdasarkan itu, kita buat 9 dan 10. Dan yang terakhir ialah berpuasa pada 10 Muharram saja. Jadi ada 3 pilihan di situ. Sama ada kita buat 9, 10, 11, kita buat 9, 10, ataupun kita buat 10 saja. Jadi tuan-tuan, kalau kita mengambil secara umum nas hadis yang sebut kata sebaik-baik puasa selepas Ramadan ialah puasa masa bulan Muharram, kita ambil 3 sekali. 10, 11, 12. Bahkan apa? Hari Sabtu 12. Kan? 10, 11, 9, 10, 11. Kan? Hari Sabtu 12. 12 itu kita off sehari. Lepas tu apa? 13, 14, 15. 13, 14, 15 apa? Hari putih pula. Ayyamul bayd. Hari putih yang disunatkan puasa, akan Nabi sunat puasa 3 hari sebulan. 13, 14, 15 hari putih disunatkan puasa. So kita ambil yang ni tuan-tuan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ialah bahawa kita disunatkan untuk puasa pada 9 Muharram atau pada 11 Muharram beserta dengan puasa hari Ashura iaitu 10 Muharram dengan tujuan untuk kita bercanggah dan berbeza dengan golongan Yahudi. Dan kalau boleh kita sambung pula pada 13, 14, 5 hari-hari putih itu. Jadi tuan-tuan, kita niat dalam hati kita untuk kita sama-sama rebut peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ini. Mudah-mudahan kita buat benda ni, Allah Taala akan mengganjari kita dengan sebaik-baik ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mendapat kifarah dosa sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bahawa kita akan digugurkan dosa-dosa kita yang tahun yang lalu. Dan begitu juga kita diberikan ganjaran yang lebih besar kerana sebaik-baik amalan bulan puasa selepas Ramadan ialah pada bulan Muharram ini. Jadi tuan-tuan, kita niat dalam hati kita sekarang, kita ingin nekat dan tekad untuk kita sama-sama melaksanakan satu ibadah puasa ini bermula daripada esok hari sehinggalah kepada hari yang 13, 14, 15 dan seterusnya lah dalam bulan Muharram. Kita ambil peluang tu tuan-tuan. Kan? Sebab inilah di antara cara-cara kita nak menambahkan amal ibadat kita
menambahkan bekalan kita untuk kita menghadap Tuhan kita Allah Azza wa Jalla itu. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, berapa dah? Berapa 42 sikit lagi. Yang tu baru mukadimah tuan-tuan. Bukan apa tuan-tuan? Saya ambil kesempatan tu sebab nak bagi satu galakan, semangat, motivasi kepada diri saya, diri tuan-tuan sendiri. Maknanya bila dengar tu, esok kena puasa. Kan, tambah lusa 10 hari Muharram ni, aku nak puasa juga. Aku nak dapatkan, nak rebut benda ni. Kan, nak rebut benda ni. Dalam keadaan kucar kacir kita ni, huru-hara kita hari ni dengan pandemik lah, dengan frontliners lah, dengan pemimpin pun tak tahu macam mana halah. Dan ni kita sabit tetapkan pendirian kita berada di jalan ini, siapkan bekalan kita, bekalan untuk hari akhirat kelak kita nanti, iaitu dengan salah satunya ialah dengan puasa ini. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah rasanya lagi berapa minit? 3 minit lagi baru nak masuk kitab sebenarnya. Okey, tak apalah tuan-tuan. Jadi kita ambil sikit, baca sikit daripada kita menggunakan kitab Al-Kafi Syarah Hadis 40 karangan daripada Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Sekarang ni jadi apa? Mantan menteri agama lah. Dah habis dah kan, semua kabinet dah jatuh. Tak ada jadi menteri dah, siapa pun tak ada dah. Begitulah keadaan putaran roda kehidupan kita ya. Ada masa kita akan naik di atas, ada masa kita di bawah dan sebagainya. Mana-mana kita berada pun, kita jalankan amanah kita, kita jalankan tanggungjawab kita, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan redha dan rahmati kita insya-Allah. Jadi, tuan-tuan, kita sebenarnya berada pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ni tajuknya rukun Islam. Saya baca hadis sikit, kita sampai dekat situ, nanti kita akan sambung insya-Allah kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan hadapan. Kita akan sambung balik berkaitan dengan hadis ini. Ya. Baik, daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi syahri Ramadan." Maksudnya, Islam dibina atas 5 perkara. Bersaksi, iaitu apa dia? Syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan melaksanakan haji. Wa shaumi syahri Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, hadis ni dia akan cerita berkaitan dengan apa? Bercerita tentang rukun Islam. Kita sebut ni, ini asas Islam, sebab tu dia kata terbinanya Islam ini atas 5 perkara. Daripada situlah ulama jadikan bahawa 5 asas ini sebagai rukun. Sebab tu kita kata rukun Islam. Apa dia? Syahadah. Syahadah apa ni? Bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah ataupun utusan Allah. Orang yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah ataupun utusan Allah, maka dia automatik jadi Islam. Kita akan bincang ya. Jadi itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua ialah apa? Mendirikan solat. Solat satu perkara yang kita sedia maklum. Kan? Seterusnya apa? Menunaikan zakat. Melaksanakan zakat, kita duk rasa macam zakat bulan Ramadan. Tidak. Zakat ni macam-macam zakat duk ada. Kita akan huraikan insya-Allah. Wa hajjil baiti, dan apa? Melaksanakan haji. Haji tak boleh pergi sekarang. Kan, umrah. Allah Taala alam. Dan akhirnya apa? Puasa bulan Ramadan. Baik, itu 5 rukun yang kita akan bincangkan insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Jadi itu saja sekadar apa yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini insya-Allah.
Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita kongsi pada malam ini memberikan manfaat kepada diri saya dan kepada diri tuan-tuan dan puan-puan, dan kita ambil pengajaran daripada apa-apa yang kita sebutkan sebentar tadi untuk kita teruskan kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, keredaan Allah, dan akhirnya akan memberikan kita peluang untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cukuplah sekadar itu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.